Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Muhammad Rashidi bin Haji Wahab sebagai pensyarah bagi subjek USI 30803 Al-Falsafah Al-Yunaniyah. Pada hari ini saya akan membariskan dan menterjemahkan kitab pada muka surat 134 sehingga 135. وهكذا يبدو أرسطو وكأنه يعتقد أن كل ما يحدث في هذا الكون من تغيرات لا يخرج عن هذه الأنواع الأربعة، إلا أنه في الواقع لا يمنح هذه الأنواع قدرة متساوية من الاحتمال، وإنما يوجه جل اهتمامه إلى النوع الآخر منها. ولو حركه الانتقال ففي عرضه لهذا النوع لا يألون جهلا في تحديد المكان الذي تنتقل منه وإليه أشياء، ثم في تحديد الزمان الذي يكون ظرفا لهذا الانتقال. Demikianlah Aristoteles mula berpegang bahawa apa yang berlaku ke atas alam sentiasa mengalami perubahan dan tidak terlepas daripada perbincangan keempat-empat jenis ini. Hal ini kerana secara realitinya perbincangan jenis-jenis yang empat tadi mampu memberi kekuatan yang sama tetapi lebih tertumpu kepada jenis yang terakhir daripada empat jenis, iaitu alam semesta mempunyai pergerakan yang berpindah-pindah iaitu tidak tetap. Maka di dalam perbincangan ini tiada cara yang khusus untuk menetapkan satu tempat kerana ia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dalam menentukan masa diambil kira melalui waktu sekarang kerana masa sentiasa berubah-ubah. Untuk slide ini, Aristoteles menerangkan bahawa setiap yang berlaku ke atas alam sentiasa mengalami perubahan. Ini berdasarkan perbincangan yang lepas di mana ada empat prinsip pergerakan yang dipekankan oleh Aristoteles, tetapi dalam alam ini Aristoteles menekankan prinsip yang keempat iaitu pergerakan yang sempurna berlaku apabila satu objek itu berlakunya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu juga Aristoteles mengatakan tidak ada kaedah yang khusus untuk pengukuran satu tempat kerana tempat sentiasa bergerak-gerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Manakala dalam kaedah penentuan masa diambil kira pada waktu sekarang kerana masa sentiasa berubah-ubah. قبل أن يوضح لنا أرسطو المعنى الذي أراده من مفهوم مكان، يحاول ما استطاع أن يلفظ رأي سابقه من الفلاسفة في زعمهم بأن المكان شيئا طبيعي موجود، إذ يرى أن اعتناق هذا الرأي يلزمه تناقض محال، فما دام مكان شيئا طبيعية موجودا والحال في مكان شيئا طبيعية موجودا على مناص إذا من التناقض لأنه يلزم له وجود شيئين طبيعيين في مكان واحد في آن واحد وهما مكان وحال في المكان. Sebelum Aristoteles menjelaskan kepada kita makna konsep tempat, beliau terlebih dahulu menolak pandangan ahli falsafah terdahulu kerana mereka mendakwa bahawa satu tempat wujud secara semula jadi. Sekiranya Aristoteles bersetuju dengan pandangan falsafah terdahulu, ini adalah bercanggah dengan kenyataan yang dibawa olehnya. Aristoteles berpegang bahawa selagi mana sesuatu tempat itu wujud secara semula jadi dan keadaan kepada satu tempat itu wujud secara semula jadi, maka tiada percanggahan di antara kedua-duanya kerana kedua-dua tersebut adalah berlaziman di antara satu sama lain dan wujud secara semula jadi. Maka maksud tempat bagi Aristoteles adalah satu tempat dan keadaan kepada satu tempat. Maksud slide ini mengatakan Aristoteles menolak pandangan ahli falsafah terdahulu tentang tempat. Konsep tempat bagi Aristoteles ialah bila mana sesuatu tempat itu wujud beriringan dengan keadaan sesuatu tempat itu wujud. Contohnya macam saya cakap, saya duduk di atas kursi yang selesa. Saya duduk di atas kursi itulah tempat dan selesa itu keadaan kepada tempat tersebut. ثم يعرفه أرسطو المكان كما يراه هو بأنه السطح باطن من الجسم الحاوي مثل سطح ظاهر من الجسم المحوي، فهو في نظره ليس إلا خطا وحاميا يفصل بين سطحين شيئين متجاورين أو حال ومحل، ومن هذا يتدرج أرسطو إلى رأيه في الإنكار الفراغي، فليس هناك في نظره فراغ أو خلاء مطلق تحل فيه الأشياء إلا انتقالاتها، وإنما هذا الكون مالئ كله بالأشياء الطبيعية مهما اختلفت طبائعها وتباينت عناصرها ومميزاتها.
Kemudian, Aristotle mendefinisikan tempat mengikut pandangannya. Permukaan dalaman berlian merupakan kandungan daripada permukaan luaran berlian. Pada pandangannya, ia tidak salah, bahkan ini merupakan dua garis pemisah di antara berlian itu beriringan dengan keadaan dan tempat berlian itu berada. Dan Aristotle pandangan yang mengatakan adanya ruangan kosong dalam sesuatu bentuk kerana beliau berpendapat setiap sesuatu berlakunya pergerakan. Begitu juga dengan alam semesta yang dipenuhi dengan perkara-perkara semula jadi yang tidak berlawanan dengan sifat-sifat semula jadi. Allah yang membezakannya ialah ciri-ciri dan komponen-komponennya. Dan selain ini, Aristotle nak menyampaikan kepada kita dalam sebuah bentuk itu adanya ruangan kosong dan berlaku pergerakan antara atom-atom. Begitu juga dengan alam yang dipenuhi dengan sifat-sifat semula jadi. Itu sahaja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya ada sebarang kesalahan ataupun pembetulan fakta, boleh komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.